Halo, shalom semua. Selamat petang dan salam sejahtera. Mari kita bersiap sedia dan kita bersatu doa dalam senyap. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di syurga, kami berterima kasih sebab kami tetap boleh berkumpul bersama di sini melalui talian, melalui online. Kita boleh tetap berkumpul bersama dan mempelajari firman Tuhan. Minta Tuhan memberkati kami dan mengajari kami dari sehari ke sehari supaya kami menjadi orang yang bijaksana, mendapat rahsia kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyi sebuah lagu, Ku angkat tanganmu Tuhan. Angkat tanganku Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Semoga kita mengharap kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan akan buka jalan untuk kita. Jadi, apakah ini rahasia kehidupan orang yang bijaksana? Apakah rahasia dia yang kita perlukan? Jadi kita mempelajari daripada buku Amsal bab 1 ayat 1 sampai 7. Buku Amsal bab 1 ayat 1 sampai 7. Di Israel ada satu peribahasa
yang menyatakan bahawa pokok zaitun, pokok zaitun yang tua, yang sangat tua dapat menghasilkan minyak yang terbaik. Pokok zaitun itu buahnya sangat berharga, makin tua makin berharga dan akan menghasilkan minyak yang terbaik. Dalam bahasa Mandarin pun ada peribahasa yang hampir sama maksud, yaitu halia. Halia yang lebih tua adalah lebih pedas. Lebih tua, lebih pedas. Jadi, kini semua orang mengejar kemudahan. Kita akan menggunakan berbagai cara untuk mengekalkan peringkat muda, tetapi peringkat tua. Peringkat tua adalah perkara yang baik kerana dapat mengkongsikan pengalaman hidup yang terbaik. Kita sepatutnya tidak terlalu menekankan bungkusan luar. Jangan terlalu tertekan kemudahan sebagai bungkusan luar. Sebaliknya, konotasi yang sebenarnya adalah mempunyai kehidupan yang hikmah. Kehidupan yang hikmah. Seperti buku Amsal bab 1 ayat 7 adalah ayat kunci utama. Ayat kunci utama yang tercatat di buku Amsal bab 1 ayat 7. Takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh meremehkan hikmah dan didikan. Takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh meremehkan hikmah dan didikan. Dalam buku Amsal, ayat ini adalah saling melengkapi, saling bercakap, melengkapi dengan buku Amsal bab 9 ayat 10. Bab 9 ayat 10, yaitu takut kepada Tuhan adalah permulaan hikmah dan pengetahuan yang maha suci adalah pengertian. Pengetahuan yang maha suci adalah pengertian. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang hikmah, berhati-hati, berpengetahuan, berpandangan jauh dan berfikiran strategik. Buku Amsal secara jelasnya menyatakan bahawa takut kepada Tuhan adalah permulaan hikmah. Permulaan bijaksana, hikmah. Seperti belajar abjad ABC. ABC adalah permulaan membaca bahasa Inggeris. Kalau kamu belum tahu ABC, kamu tidak dapat baca bahasa Inggeris, buku bahasa Inggeris. Jadi seperti buku Amsal, kita mesti takut kepada Tuhan pada permulaan. Inilah permulaan bagi hikmah. Takut kepada Allah bermaksud menghormati. Takut kepada Allah. Apa maksud dia? Menghormati, mengkagumi. Sangat kagum kepada Tuhan dan menyembah dengan ikhlas. Sembah kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, penuh hati, penuh perasaan dan sebagainya. Seorang yang takut kepada Allah mempunyai ciri-ciri berikut. Ada beberapa ciri-ciri. Mari kita tengok apakah ciri-cirinya. Yang pertama, tidak ingin membuat perkara yang menyedihkan atau merosakkan nama Tuhan. Tidak ingin membuat perkara yang memalukan nama Tuhan. Dan selalu ingin memuliakan nama Tuhan dari semasa ke semasa. Selalu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dalam buat apa-apa perkara, makan ke, tidur ke, kerja ke, di mana-mana tempat, di Sibu ke, di Bintangor, di rumah ke, semuanya kita boleh memuliakan nama Tuhan dan tidak merosakkan, memalukan nama Tuhan. Inilah ciri-ciri pertama, seorang yang takut kepada Allah. Kedua, berpusatkan kepada Tuhan
selalu mendengar kata-kata Tuhan dalam kehidupan seharian. Buku Amsal adalah buku hikmah. Jadi kita ada 31 bab. Jadi dari satu bab kita boleh baca dan kita fokus kepada Tuhan. Berpusatkan kepada Tuhan, selalu dengar kata-kata Tuhan, selalu baca ayat Alkitab dalam kehidupan seharian. Jangan kita dengar berita-berita dari segala tempat tetapi lupakan kata-kata Tuhan. Kita mesti selalu dengar dan ikut kata-kata Tuhan dari sehari ke sehari. Ketiga, menggunakan kata-kata Tuhan sebagai pedoman hidup. Semasa menguruskan setiap perkara dan menghubungkan pertalian dengan orang lain. Semasa kita membina hubungan dengan orang lain, menguruskan setiap perkara, ada kata-kata Tuhan sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup. Seperti pelita, seperti cahaya pelita yang terang di jalan depan kita. Jadi, menggunakan, selalu ingat balik kata-kata Tuhan semasa menguruskan setiap perkara. Dalam hubungan pertalian dengan orang lain, fikir, apakah Tuhan mau? Adakah Tuhan mau kita selalu bergaduh ataupun selalu berdamai? Adakah Tuhan mau kita selalu benci akan orang lain, bermusuhan ataupun selalu berkasih sayang? Fikir, apakah kata-kata Tuhan menggunakan kata-kata Tuhan sebagai pedoman hidup semasa menguruskan setiap perkara dan hubungan pertalian dengan orang lain. Keempat, apa dia? Keempat, aktif. Jangan pasif. Aktif, tidak pasif dalam menghadiri sembahyang. Tidak berhenti sembahyang, selalunya sembahyang, membaca Alkitab, berdoa dan berpuasa. Sebab sekarang tidak boleh menghadiri sembahyang yang reality yang di gereja, tetapi kita boleh menyembah Tuhan sembahyang bersama-sama di atas talian, di atas online. Jadi membaca Alkitab, berdoa, berpuasa itulah apa yang kita boleh buat dalam setiap hari, dalam setiap masa. Dan kelima, tidak menganggap diri adalah sempurna dan tidak berdosa. Kita semualah orang yang berdosa, tidaklah sempurna, tetapi dengan kasih karunia Tuhan kita boleh mempelajari supaya berubah dengan lebih baik, berubah menjadi sempurna, berubah menjadi seorang yang menyayangi Tuhan dan menyayangi orang lain dan tidak berdosa. Tetapi jangan anggap diri, saya adalah sempurna dan tidak berdosa. Jangan anggaplah diri sedemikian ya. Sebaliknya akan selalu mendengar dan mengikut arahan Tuhan. Walaupun dilihatkan perkara yang tidak rasional. Tetapi tetap patuh kepada Tuhan. Selalunya dengar, percaya dan patuh kepada Tuhan. Mengikut arahan-arahan daripada Tuhan dan patuh kepada Tuhan. Berfikir walaupun perkara ini mungkin tidak rasional, tidak logik, tetapi jangan risau. Tuhan tetap buka jalan untuk kita dan kita mesti patuh kepada Tuhan. Akhirnya sekali, menitik beratkan hubungan diri dengan Tuhan adalah lebih penting berbanding dengan perkara lain. Sekarang sampai akhir tahun, sudah hujung tahun. Adakah kamu menitik beratkan hubungan diri dengan Tuhan? Sudahkah kamu lupa Tuhan? Titik beratlah hubungan diri dengan Tuhan. Sebab kalau kita menitik beratkan hubungan ini, Tuhan akan mengurniakan hikmah, bijaksana kepada kita yang daripada Tuhan. Jadi inilah adalah lebih terpenting berbanding dengan perkara lain. Sangat-sangat penting.
Adakah kamu menitik beratkan hubungan diri dengan orang lain? Bukan dengan Tuhan, menitik beratkan hubungan diri dengan Tuhan. Inilah paling penting ya, berbanding dengan perkara lain. Dengan adanya sikap takut kepada Tuhan, seseorang akan memperoleh hikmah, pengetahuan, dan bijaksana daripada Tuhan. Sini ada beberapa perbincangan. Kita boleh fikir dan guna dan menghidupkannya dalam setiap hari. Dalam kehidupan Anda, adakah kamu mengenali sesiapa yang bijaksana? Apakah perkara yang dia lakukan menyebabkan Anda menganggap dia adalah seorang yang berhikmah? Siapa dia? Coba kamu fikir dan kamu fikir apakah perkara yang dia lakukan menyebabkan Anda menganggap dia adalah seorang yang berhikmah. Yang kedua, apakah pusat utama dalam kehidupan Anda? Adakahnya Tuhan? Adakahnya uang? Adakahnya smartphone? Ataupun lain-lain lagi? Apakah pusat utama dalam kehidupan Anda? Perkongsian pada petang ini sampai sini. Sekian terima kasih dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di syurga, kami amat bersyukur sebab Tuhan mengajari kami selalu takut kepada Tuhan. Itulah permulaan kepada hikmah. Kita memperoleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan bantulah kami. Sejak hari ini kami akan mengutamakan kemuliaan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan adalah kata-kata Tuhan adalah sebagai pedoman hidup kami dalam menguruskan setiap perkara, dalam menjalinkan hubungan dengan orang lain. Minta Tuhan memberkati kami. Sekian terima kasih dan kami ingin memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.